Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah pada malam ini dapat kita bersama-sama untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Al-Arba'un Al-Malawiyah. Dan insya-Allah pada malam ni kita masuk topik bab yang ke-31, tak silap saya, iaitu bab ke-30, adab duduk. Dalam kita nak lihat pada malam ni, tuan-tuan rahmati Allah, berkaitan dengan adab duduk. Bab yang ke-29 sudah kan? Nah, ya. Adab duduk dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Muallif rahimahullah taala, pengarang kitab ni iaitu Fadilatul Syekh Dr. Abdul Rahman bin Abdul Karim Al-Uthmani hafizahullah taala. Dia berkata, saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya Syekh Al-Fadil Yahya ibn Ash'ari ibn Abdul Razzaq Al-Qadhi, Pendang Kedah, dengan sanad yang bersambung kepada Tama Asy-Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW lalu di hadapanku ketika aku duduk dengan meletakkan tapak tangan kiriku di belakang dan bertongkatkan lengan kiriku. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, adakah engkau duduk dengan cara yang dimurkai? Dengan cara yang dimurkai. Kemudian riwayat hadis yang kedua, hadis ini riwayat Abu Daud, hadis sahih diriwayatkan Abu Daud, nombor hadis 4848. Kemudian riwayat yang kedua daripada Tikhfah bin Qais Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, aku sedang tidur dalam keadaan meniarap dalam masjid pada waktu sebelum subuh, ketika seorang lelaki menguiskan kakinya kepadaku lalu berkata, sesungguhnya ini adalah cara baring yang dimurkai oleh Allah. Aku melihat ke atas dan mendapati bahawa lelaki tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebut, sesungguhnya ini adalah cara baring yang ahli neraka. Hadis sahih riwayat Abu Daud, nombor hadisnya 5040. Yang ketiga, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang seorang menggulung dirinya ke dalam selembar kain sehingga tangannya terbelenggu, dan baginda melarang seorang itu duduk dengan memegang kedua lututnya dengan hanya memakai selai pakaian tanpa ada apa-apa yang menutup kemaluannya. So hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari, nomor hadisnya 367. Ini adab duduk, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ialah kita kata Islam ini, dalam syariat Islam, Nabi SAW mengajar kita daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Kita tak pelik. Adab dalam duduk pun kita kena ada sunnah-sunnah Nabi SAW. Nabi secara umum, tuan-tuan Allah, ada diriwayatkan Nabi duduk secara mutarabbi'an. Nabi duduk secara bersila macam kita duduk ni lah.
Ada yang riwayat-riwayat Nabi bersandar, muttaki'an, dia katakan Nabi bersandar. Wallahu a'lam. Jadi normal lah. Kita kata duduk cara mana pun tak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma dalam kita nak duduk ni ada duduk-duduk yang dilarang. Cara duduk yang dilarang. Orang Melayu, alam Melayu, antara orang Melayu ni dia duduk pantang. Orang Melayu kalau duduk menunjuk kaki arah kiblat. Ada tak larangan hadis Nabi SAW menunjuk arah kiblat? Tidak ada lah. Tidak ada larangan tersebut. Cuma kita ambil daripada bab ihtiram, menghormati arah kiblat itu. Tapi setakat dalam nas, setakat yang saya tahu, wallahu a'lam, tidak ada. Selagi mana tidak, memang bukan menunjuk tu bukan untuk tujuan ihanah ataupun menghina arah kiblat, kita kata tak ada masalah pun sebenarnya nak duduk menunjuk, sebab tidak ada larangan. Bahkan ada juga riwayat hadis-hadis Nabi SAW, keadaan-keadaan yang tertentu, orang yang sakit tadi, dia ada keadaan yang mana kita perlu membaringkan dia, bukan mengiring. Kalau mengiring kita menghadapkan di arah kiblat. Tapi kalau tak boleh mengiring, kita baringkan dia tegak, kakinya dilunjukkan ke arah kiblat. Kalau kita ambil dalam bab jenazah, dan kepala jadi naikkan sikit, katakan. Jadi di situ menunjukkan ada kebenaran boleh menghalakan kaki ke arah kiblat. Tapi kalau memang dia menghalakan ke arah kiblat untuk tujuan ihanah, orang Melayu ni kaki ni dia kalau letak pada sesuatu dia jadi hina, katakan. Maknanya kalau pijak ke apa ke, dia penghinaan. Dan itu adat ataupun kita kebiasaan dalam masyarakat Melayu, katakan. Wallahu a'lam. Apa pun tidak ada nas yang melarang keadaan itu, kecuali memang tadi diniatkan tujuannya untuk penghinaan, maka itu dilarang, bukan sebab dia menunjuk, tetapi sebab niatnya untuk menghina, katakan. Allahu a'lam. Baik, hadis Nabi SAW, sebelum kita masuk hadis-hadis yang disebut, Nabi ada juga riwayat-riwayat hadis Nabi yang lain. Contohnya Nabi larang kita duduk di antara dua tempat, ataupun di tengah-tengah antara, istilahnya dikata di antara bainaz zil syams, di antara, duduk di antara macam mana dalam bahasa Melayu dipanggil, duduk di antara redup dengan panas, tu tengah. Tak. Yang itu ada terdapat dalam hadis larangan Nabi SAW. Begitu juga bukan setakat duduk, salat pun sama. Jadi kita elakkan duduk di antara matahari dengan bayang-bayang ataupun dengan kawasan yang redup. Itu tidak dibenarkan. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah daripada Buraidah bin Abihi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yaq'uda baina adh-dhilli wasyams. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu duduk di antara redup dengan panas cahaya matahari. Kalau boleh elakkan, imma diduduk betul-betul di bawah panas ataupun di bawah redupan payung ataupun tempat yang redup terus, katakan. Tapi kalau separuh-separuh, kalau dia elak, perlu dia elakkanlah. Sebab sabit juga dalam hadis yang lain, hikmahnya ialah larangan ini kerana duduk tempat itu adalah kebiasaannya syaitan. Tempat di antara panas dengan redup itu, yang biasa duduk macam tu ialah, yang suka duduk tempat-tempat macam tu adalah syaitan. Jadi itu hikmah dia lah untuk kita elakkan daripada tempat-tempat syaitan, ya kan. Waqad warada fi hadisin akhar sahihin anna al-hikmah min an-nahy kaunul makan madhkur majlisan lisyaitan, tempat duduknya syaitan, ya. Dan kita juga dilarang
duduk seperti mana duduknya syaitan. Duduknya syaitan antaranya ialah disebut dalam hadis, disebut astaghfirullahalazim, dia kata iqa', duduk dengan cara iqa'. Iqa' ni kalau kita semayang, antara larangan yang kita dilarang duduk ialah duduk cara iqa'. Iqa' yang dilarang dia ada dua iqa' ni. Iqa' yang pertama, kita duduk di atas dua tumit. Dua tumit belakang kaki. Itu duduk atas dua-dua tu. Itu khilaf. Itu khilaf ulama. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Ada satu lagi iqa'u syaitan. Iqa'u syaitan, duduk cara syaitan ni, yang dalam khususnya dalam salat, kita duduk duduknya di atas kaki kanan, dan dia punya punggungnya letak dekat lantai masa duduk tasyahud awal. Dapat bayangkan tak duduk macam mana? Dia, kita kata kaki dia kiri kanan dan punggung dia jejak. Saya nak tunjukkan, tapi nak kena kamera, kena ni lah. Bila duduk cara syaitan ni pun, dia bila masa salat, dia akan duduk gini. Maknanya punggung dia ni letak ke lantai. So duduk yang begini adalah duduk yang dilarang. Okay? Duduk yang dilarang. Sebab sekejap ni. Jadi duduk di atas dua punggung dalam salat, seelok-eloknya luar salat pun dia elakkan. Luar salat juga dia elak. Dipanggil iqa'u syaitan ataupun uqdatus syaitan, ataupun apa ni dipanggil, ialah duduk cara syaitan. Itu dilarang dalam hadis Nabi SAW. Balik pada nas yang ada ni, Rasulullah SAW di hadapanku, kata perawi hadis Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu, ketika itu aku duduk dengan meletakkan tapak tangan kiriku di belakang dan bertongkatkan lengan di lengan kiriku. Dia tongkat dengan tangan kiri sebelah, tangan kiri sebelah. Baginda SAW berkata, adakah engkau duduk dengan cara yang dimurkai? Duduk yang dimurkai ialah kita duduk bertongkat dengan tangan kiri ke belakang, katakan ke belakang. Maka itu duduk yang dimurkai. Tapi kalau dia letak dua-dua belah tangan, taklah dia sandar ke belakang kan, itu tak termasuk. Ada juga pandangan yang mengatakan larangan ini dikhususkan dalam solat. Dalam solat kita letak sambil semayang, kita letak tangan kita sebelah bertongkat dengan tangan kiri, tak dibenarkanlah, katakan. Wallahu a'lam. Tapi zahirnya tuan-tuan mati Allah, sama ada dalam solat ataupun luar solat, dua-dua adalah dia panggil duduk yang dimurkai. Itu elakkan. Tapi kadang-kadang kita ni dah terbiasa bertongkat dengan tangan kiri. Kita duduk tasyahud awal tu, kita duduk dalam majlis, kita bertongkat dengan tangan kiri. So kita ubahlah kot, kata dah. Kerana duduk yang begitu adalah duduk yang dimurkai. Wallahu a'lam. Tapi ada juga yang mengatakan kalau yang dimurkai itu tangannya di belakang, katakan. Tangannya di belakang. Kalau tangannya di sebelah lain, tak sama dengan kalau tangannya di belakang. Kalau ikutkan hadis ini, dia kata tangan kiri di belakang dengan bertongkatkan lengan kiriku. Maknanya dia tangannya tadi ke belakang. Wallahu a'lam. Hadis yang kedua daripada Tihfah bin Qais radhiyallahu anhu, aku sedang tidur. Ini tidur meniarap. Tidur meniarap. Orang Melayu kita kalau tidur meniarap, dia kata apa? Dia biasa dengar tak orang Melayu kata, dia larang tidur meniarap. Orang Melayu kata apa?
Kalau orang tua-tua tu betul marah betul kalau tengok budak-budak tidur menyeram. Kenapa dia larang? Biasa tak? Tak biasa. Ya. Kalau saya pun tak ingat, tapi ada dulu kat kampung biasa orang tua-tua memang akan marah kalau tidur menyerap. Tidur menyerap. Sebenarnya tidur menyerap adalah satu yang disebut dalam hadis ni, aku sedang tidur dalam keadaan menyerap di dalam masjid dan waktu sebelum subuh ketika seorang lelaki menguis kakiku kepadaku lalu berkata sesungguhnya ia adalah cara baring yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. So tidur menyerap adalah tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi elakkan tidur menyerap. Tak sedar bab lain. Tak sedar bab lain. Ya, kalau kita nampak orang yang baring tidur menyerap, kita boleh tegur, tak ada masalah, dengan cara yang baik. Kita sebut je kata ini tidur yang dilarang oleh Nabi SAW, ataupun tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada riwayat kata itu adalah tidur caranya orang ahli neraka. Tidurnya seorang ahli neraka. Wal iyazbillah. Bukan kita nak terus tuduh orang tu ahli neraka, tidak, jangan silap faham. Kadang orang tidur kau ni ahli neraka. Tak. Jangan tuan-tuan, kita boleh kata jangan tidur macam ni, kerana tidur kaifiah, tata cara tidur macam ni adalah perihal kita katakan cara baringnya ahli neraka, katakan tak sama. Jangan terus orang tu ahli neraka. Tak, jangan silap faham. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga, Rasulullah SAW melarang seorang mengurung dirinya dalam selembar kain. Ini kita kata dia tak ada apa, dia tak pakai dalam tak pakai apa, dia tak pakai baju, dia just selimut di badan dia. Satu, dia selimut, makanya tuan-tuan mati Allah, kita kata kalau dia semayang dengan keadaan begitu, menyebabkan auratnya akan kelihatan bila dia rukuk, dia sujud. Unless kalau dia pakaiannya tadi, atau kain yang dia pakai besar, lebar, maka bolehlah menutup auratnya. Tapi kalau kain yang dipakai hanya cukup untuk duduk dia saja, katakan atas tempat, maka bila dia sujud akan kelihatan dia punya aurat. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis ni juga disebut mati Allah larangan memakai pakaian yang terlalu ketat. Terlalu ketat sehingga nak bergerak, nak rukuk, nak sujud pun tak boleh. Kata as-samma, kalau tengok dalam hadis yang Arabnya, kalau tak silap saya mati Allah, dia kata istimalus samma, iaitu dipanggil istimalus samma. Naha Rasulullah SAW an istimalus samma wa an yahtabiya ar-rajulu fi thawbin wahidin wa laysa ala farji minhu shay'. Dua pakaian yang dilarang oleh Nabi SAW, iaitu dengan memakai pakaian yang panggil istimalus samma. Istimalus samma ialah kita kata baju yang terlampau ketat sehingga tak bernafas lah, istilah katanya. Nak rukuk tak boleh, nak sujud apatah lagi, katakan. Maka itu dilarang dalam syarak, katakan istimalus samma. Ataupun macam Allah yang kedua, memakai pakaian ataupun kain, satu helai kain, dalam keadaan dia duduk kakinya meletak di atas dekat dengan dada. Cara duduk macam mana saya kata, dia duduk ni kita duduk macam ni, kan? Lepas tu dia pakai kain, dia semua dalam tak dapat, dia tak pakai apa-apa. Jadi bila kain ni kecil, bila dia rukuk, dia nak sujud ke apa semacam, dia bangun tu sedikit, menyebabkan aurat dia ternampak. Kalau kadang dia pakai macam tu, dia ada dalam pakaian dalam dia pakai sedikit, masalah. Yang dilarang apabila
kain tu selai untuk selimut dia dulu. Arab kadang-kadang ada tengah tu dia sejuk-sejuk ataupun pagi-pagi dia selimut dia sejuk. Rupanya dalam tak pakai bau. Dalam tak pakai bau. Itu larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak ada lah tak. Orang Melayu kita tak ada pakai macam tu. Ini biasanya dekat Arab Badawi tu mungkin lah. Apa dia? Mungkin dia katakan kain ihram tu lah. Kain ihram tu orang selimut badan dia kata. Dalam tak pakai apa-apa. Boleh jadi dia katakan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kata perkara ini adalah dilarang oleh syarak. Dilarang oleh syarak. Duduk yang dimurkai, baring yang dimurkai, cara pemakaian yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. So cara duduk berbeza. Cara duduk berbeza bagi setiap kaum. Hukum asal bagi duduk ini adalah harus. Kerana kaedah fiqh al-'adatu muhakkamah. Seperti mana saya sebutkan tadi, duduk macam mana pun duduk harus, tak kisah. Duduk macam mana pun tak ada masalah. Tapi elakkan daripada apa yang disebut yang dimurkai tadi. So asalnya tidak ada larangan nak duduk macam-macam. Duduk macam mana pun tak ada masalah. Digunakan kaedah al-'adatu muhakkamah. Kebiasaan diambil hukum. Ini iaitu adat yang kebiasaan satu masyarakat dijadikan garis panduan penentuan hukum. Walau bagaimanapun terdapat cara duduk yang dilarang, iaitu makruh yang tidak sampailah kepada hukumnya haram. Oleh itu wajarlah bagi kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW ketika duduk untuk mendapatkan pahala dalam hal ini. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini ialah pertama, ada kalanya selepas memberi salam dalam salat, seorang itu mungkin duduk dengan cara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, kita boleh menghindari daripada duduk dengan cara yang dilarang ini, iaitu dengan mengelakkan tangan, mengelakkan dengan menongkat kepada belakang tapak tangan kiri, lengan kedua-dua belah tangan ataupun lengan tangan kanan. Jadi nak ngelakkan caranya tadi, sama ada kita letak dua-dua belah tangan ke belakang ataupun dengan kita bertongkat dengan tangan sebelah kanan. Seboleh mungkin kita cubalah, katakan. Tapi larangan-larangan ini sebagian ulama apabila dimasukkan dalam babul adab, dia tidaklah sampai tahap haram. Dia sampai paling tinggi pun makruh. Kalau dimasuk dalam babul adab, sebagiannya diletakkan masuk dalam babul adab. Sebagiannya lagi kita kata tidak. Once bila perbuatan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perbuatan itu jika dibuat dia berdosa. Sebab dah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sebut duduk itu caranya duduk syaitan, duduk ahli neraka. Maka cara duduk itu tuan-tuan mati Allah dianggap satu dosa. Sebagian ulama sebut begitu, mengatakan. Wallahu a'lam. Tapi mazhab Syafi'i dimasukkan perkara ini dalam babul adab. Macam juga makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan. Mazhab Syafi'i masukkan ia dalam babul adab. So kalau orang makan dengan tangan kiri, adakah dijatuhkan hukumnya haram, berdosa? Maka tengok dimasuk kot mana. Kalau dimasuk dalam babul adab, paling tinggi pun perbuatannya tadi makruh, dia tak sampai tak haram. Sebab tadi saya kata dia masuk dalam babul adab. Tetapi sebagian ulama kata tak. Apabila Nabi SAW sebut makan dengan tangan kiri, minum tangan kiri adalah cara minumnya dan makannya syaitan, maka itu dah dianggap berdosa jika dilakukan. Jadi dari aspek yang berbeza. So hukum itu melihat kepada mana skop yang dimasukkan. Adakah dimasuk dalam babul adab ataupun memang terus kepada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka khilaf di sisi ulama di situ. Sementara itu
seorang dilarang daripada menggulung dirinya ke dalam selembar kain sehingga tangannya terbelenggu, kerana jika berlaku sesuatu akan membahayakan dirinya secara tiba-tiba dan tidak dapat mengeluarkannya untuk mempertahankan diri. Ini kalau dah dibalut badannya katakan dengan kain, kalau apa-apa sesak nafas kan susahkan orang nak buka balik. Dia katakan. Jadi itu seperti mana yang saya katakan tadi, pakaian yang ketat sehingga menyusahkan pergerakan adalah hukumnya, kita kata tadi seperti mana kalau masuk dalam babul adab, hukumnya adalah makruh, katakan. Wallahu a'lam. Yang kedua, kita disyariatkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka dan menjauhi sebarang keadaan yang menyerupai ahli neraka. Kita dituntut mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada dimasukkan azab, dimasukkan dalam kumpulan ataupun dimasukkan ke dalam neraka. Ini Nabi kata ta'awuz minal arba'. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min azabin nar. Ya Allah, Nabi kata mohonlah dengan Allah perlindungan daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah aku daripada azab kubur dan kemudiannya azab neraka. Nabi suruh kita minta perlindungan. Dan begitu juga nama Allah, Nabi juga menyuruh kita menjauhi sebarang perkara, sebarang keadaan yang menyerupai ahli neraka. Jangan kita buat seperti mana perihalnya ahli neraka, iaitu duduk. Tadi yang disebut ialah duduk bertongkatkan tapak tangan kiri, tidur meniarap dan berjiran dengan jiran yang jahat. Ini kerana dikhawatiri berlaku perbuatan-perbuatan ini di dunia menyerupai hal keadaan ahli neraka di akhirat. Wal-iyazbillah min dzalik. Elakkanlah. Yang ketiga, antara cara untuk Nabi antara cara-cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui adalah tarabbu'. Tadi saya kata tarabbu'. Tarabbu' maknanya duduk bersila. Macam kita duduk sekarang ni, tuan-tuan duduk ni mutarabbi'an, disebut dalam bahasa Arab mutarabbi'an. Tarabbu'. Tarabbu' maknanya duduk bersila. Al-ihtiba' ialah duduk dengan memegang kedua lutut dan bertongkat tulang sulbi. Duduk dengan memegang kedua lutut dengan berlipat begitu. Pegang macam tu, ujung tangannya dekat kedua. Ya, jangan antara kita kata yang dipanggil yang pegang ni lah. Ada setengah kat negara Arab dia dah siap kain, diikat dengan kain. Lututnya tadi diikat dengan kain. Dipanggil ihtiba'. Al-ihtiba'. Ihtiba' yang dilarang, yang seperti mana yang sebut dalam hadis. Ihtiba' yang dilarang disebut dalam hadis, duduk macam tu tapi selimut dengan kain, dalam tak pakai apa-apa. Itu dilarang. Kemudian membaca Allah Subhanahu wa taala, cara duduk Nabi ini dilakukan dengan memakai suatu menutup kemaluan daripada kurfasa. Ada juga duduk Nabi, cara Nabi ialah dengan kurfasa, mencangkung. Cangkung. Al-iqa', yang saya katakan tadi, al-iqa'. Iqa' ni duduk di atas kedua-dua kaki dengan cara atas tumit. Iqa' ni ada dua. Seperti mana saya sebut awal-awal tadi, iqa'u syaitan, iqa' yang dibenarkan. Iqa'u syaitan yang awal yang saya tunjukkan tadi, duduk di atas punggung, kakinya melipit ke sebelah kiri kanan, tak? Dan duduk di atas. Anak-anak selalu buat, budak-budak selalu buat. Orang tua jarang lah. Kalau orang tua buat macam tu, huduh semua. Huduh. Budak-budak biasa buat. Kita boleh tegur, tak ada masalah, jangan duduk macam tu. Nabi larang. Sebut je bagi tahu, Nabi tak benarkan kita duduk macam ni, katakan. Duduk elok, katakan. Duduk sopan, kata. Itu dipanggil iqa', yang iqa'u syaitan, makna duduknya adalah duduk dia kata duduknya syaitan, katakan. Dan satu lagi dipanggil iqa'. Iqa' yang dibenar pun ada dua pandangan di ulama. Satu saya tunjukkan. Entah maaf.
Sebab dia istilah-istilah ni dia apa? Kalau tak tunjuk nanti tak tahu. Iqra' yang pertama yang dibenarkan ada khilaf. Iqra' yang dibenarkan ni ada dua pandangan. Satu, kita semayang, kita duduk begini. Ramai yang duduk beginilah. Iaitu dia duduk punggungnya di atas tumit. Ada satu lagi riwayat iqra' yang dibenarkan ialah begini. Duduk yang macam ni katakan. Ini iqra'. Wallahu a'lam. Jadi iqra' ni kalau sebahagiannya mengatakan bahawa duduk yang begini yang dilarang. Duduk begini pun dilarang ketika dalam solat. Luar solat tak ada masalah, tapi dalam solat tak boleh. Ada juga yang kata begitu. Tapi kalau duduk dengan keadaan kakinya tadi tegak, duduk atas tumit, itu dibenarkan. Tapi walau bagaimana sekalipun, benda itu masih ada khilaf di sisi ulama. Yang dilarang betul ialah duduk yang seperti mana yang saya kata awal-awal tadi, iaitu punggungnya letak ke atas lantai. Itu saya rasa tak ada khilaf di sisi ulama. Duduk yang begitu adalah duduk yang dilarang, sama ada dalam salat ataupun luar daripada salat. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bila duduk, Nabi sebut sini iqra' ialah duduk di atas punggung, punggung berada di atas kedua belah tumit. Seperti mana saya kata, dalam keadaan kedua-dua lutut berada di atas lantai, seperti mana saya sebutkan tadi lah. Wallahu a'lam. Itulah kita kata penjelasan berkaitan dengan duduk. Duduk yang apa ni, yang adab-adab ketika duduk. Baik. Kita ambil adab yang seterusnya, itu bab yang ke-31. Adab duduk di meja makan pula, sebab dia berkaitan dengan duduk. Muallif rahimahullah dia kata, saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya, iaitu Syekh Muhaddis Husain bin Abdul Qadir Al-Yusufi, Kubang Krian, Kelantan, dengan sanad yang bersambung kepada Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu. Mereka berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami makan, namun kami tak berasa kenyang. Rasulullah SAW bersabda, adakah kamu makan berasingan? Mereka berkata, ya. Rasulullah SAW berkata, makanlah bersama-sama dan sebutlah nama Allah sewaktu kamu hendak makan, nescaya makanan kamu akan diberkati. Adab duduk ketika makan, jangan makan seorang-seorang. Kalau makan seorang-seorang ni, kita kata tak ada berkah, tak ada barakah. Kita kata, ataupun macam sahabat mengadulah, tak kenyang, makan tak kenyang. Jadi makan kalau boleh kena ada geng, tak boleh makan seorang-seorang, ada kawan. Jangan duduk penjuru seorang-seorang, ataupun makan kat rumah pun seorang-seorang, kena ada teman. Seorang kat sini, seorang kat atas, seorang kat dapur. Elok semua makan di satu tempat. Kena cari partner lah, kena cari kawan. Kalau tak ada kawan, Ustaz, ajaklah jiran main makan datang rumah. Ajak kawan main makan dekat rumah, katakan. Itu dia tuan-tuan mati Allah. Adab dari kata Nabi sebut ni. Bila sahabat mengadu, ya Rasulullah, aku makan tak kenyang-kenyang. Memanglah tak makan. Nabi tegur, adakah kamu makan berasingan seorang-seorang? Nabi tegur, ya, dia makan seorang-seorang. Jadi kat sini seolah-olah makruhnya kita makan seorang-seorang. Elok-eloknya ada teman, katakan. Berdua, bertiga, berempat, katakan. Wallahu a'lam. Hadis Hasan riwayat Ibnu Majah. Dan riwayat yang kedua, Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah datang kepada ayahku, lalu masuk ke dalam rumahnya untuk berziarah. Ayahku menghidangkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam makanan yang disebut hais.
sejenis makanan Arab lah, dan kemudiannya membawakan kepadanya minuman. Nabi SAW meminum air minuman yang diberikan kepadanya dan menghulurkan kepada orang yang berada di kanannya. Baginda kemudian memakan kurma dan mengeluarkan biji kurma dari mulutnya ke belakang, dari telunjuk dari hantunya. Apabila baginda bangun untuk berlalu pergi, ayahku turut bangun lalu memegang tali pengikat binatang tunggangannya baginda SAW, lalu berkata kepada baginda, berdoalah kepada Allah bagiku. Rasulullah SAW lalu berdoa, ya Allah, berkatilah mereka pada apa yang engkau rezekikan kepada mereka, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Ini adab. Kalau makan yang berbiji, seboleh mungkin elakkan. Nabi SAW ada pernah menegur sahabat makan biji tamarnya dimasukkan sekali dengan buah tamar. Biji tamar dimasukkan dalam buah tamar yang masih lagi elok, katakan. Jadi dah bercampur biji dengan buah. Seleloknya dia asingkan. Makan buah rambutan, janganlah dicampurkan kulit dengan buah tu sekali dalam plastik yang sama. Ada orang ingat banyak lagi buah kan? Apa-apa rasa-rasa semuanya tinggal kulit belaka. Jadi asingkan, katakan. Biji pun sama, katakan. Nabi asingkan. Dan kemudiannya antara adab juga kita duduk makan, lepas selesai makan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bila kita dijamu makanan, antaranya ialah kita doakan orang yang memberikan makanan. Barakallahu, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati makanan. Allahumma barik lahum, Allahumma barik lakum fima Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ada, ya Allah, berkatilah mereka apa yang kau telah berikan rezeki, apa yang kau telah rezekikan kepada mereka, dan ampunilah mereka, rahmatilah mereka. Itu doa yang kita boleh baca. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Okey, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala antara doa. Ataupun kita nak doa lain pun tak ada masalah, katakan. Doa lain pun tak ada masalah, iaitu yang penting dalam doa tu ada doa keberkatan. Moga Allah Subhanahu wa taala berikan, tambahkan rezeki pada kamu. Moga Allah Subhanahu wa taala berkati kamu. Ini tidak ucap terima kasih pun tidak. Habis makan jalan, katakan. Sekurang-kurangnya tuan-tuan sebutlah jazakumullahu khairah, katakan. Moga Allah beri ganjaran yang baik. Minta azan dahulu dan kita sambung sekali.
Baik. Yang hadis yang ketiga, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, keberkatan itu turun pada pertengahan makanan, oleh itu makanlah daripada tepi-tepinya dan bukan dari tengah-tengahnya. Nanti kita lihat adab makan secara umum itu tentang mati Allah Subhanahu wa taala. Lepas ni kalau kita makan ni, antara adab makan yang ialah makannya dalam keadaan berdulang. Kita kata pakai makan dulang ke, pakai makan pinggan kita ke. Kalau lauk tu ada, yang mana yang dekat dengan kita, kita ambil dulu. Janganlah kita makan lauknya yang sana kita im dulu. Nak belojoh sangat. Kita makan yang mana yang dekat dengan kita dulu. Kalau kita makan cara berdulang, cara dulang, kita makan tepi dulu. Jangan diambil tengah kaut. Ni bagian aku. Ni bagian aku, tak boleh. Kena makan sikit. Nanti sikit. Sebab dalam riwayat yang lain, keberkatan itu
Nabi sebut dalam hadis ni, keberkatan itu turun pada pertengahan makanan. Pada pertengahan makanan. Jadi kalau seorang tu makan dengan cara berdulang, jangan diambil kaut bahagian tengah terus. Dalam riwayat yang lain, fi akhir barakah, makanan yang terakhir itu yang ada barakahnya. Kadang-kadang kita yang last tu yang kita, kau lah habiskan, kau lah habiskan, kau lah habiskan. Dia kata, Nabi sebut dalam hadis, fi akhir barakah, pada akhir itu ada barakah. Ada barakah, makanan yang kita makan tu ada keberkatan. Jadi jangan biarkan makanan tu akhir tu tak ada siapa yang makan. Beruntung orang yang ambil yang akhir makanan itu, kan di situ adanya keberkatan. Wallahu a'lam. Kadang-kadang yang akhir tu kita buang je, rugi. Allah. Yang ruginya hilang keberkatan. Baik. Ada satu perkara lagi saya nak sebutkan di sini. Antara yang perbuatan yang kita dilarang ialah tashbik al-asabi'. Maknanya buat begini. Tashbik ialah kita kata apa maksud dia? Menyelang-nyerikan jari kan, katakan. Perbuatan ini hukumnya asalnya harus, tak ada masalah pun bila-bila. Cuma ada waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang pertama sekali ialah menunggu waktu solat. Sambil menunggu waktu solat kita pun pegang gini. Nabi larang. Yang kedua dalam solat, Nabi larang. Yang ketiga ketika mendengar khutbah, Nabi larang tashbik. Waktu selain daripada itu harus. Ini boleh harus. Nabi sebut dalam hadis, innal mu'min yashudduhu ba'duhu ba'da. Orang yang beriman menguat antara satu sama lain. Fashabbaka asabi'ahu. Nabi pun menyilangkan jari jemarinya begini, katakan. Macam ni orang Islam, katakan. Jadi luar daripada waktu yang dilarang tadi itu adalah harus hukumnya untuk kita menyilangkan jari. Tetapi waktu yang dilarang tu dalam solat tak dibenarkan. Begitu juga mematahkan jari. Kadang-kadang kita tengah dengan khutbah, orang duk patahkan jari dia, meletup kan? Patahkan meletup. Letupkan jari kan? Dia letak-letakkan. Itu antara ialah even dalam solat kemudiannya ketika mendengar khutbah adalah dilarang. Termasuk dalam adab yang perlu kita elak ketika duduk dalam majlis dan sebagainya. Sebab itu tanda yang disebut sebagian ulama mengatakan tashbik dengan meletupkan jari tadi termasuk di kalangan orang yang takabur bila mendengar orang berkhutbah, bercakap dan sebagainya, dia anggap itu takabur. Wallahu a'lam. Jadi elakkan perkara tersebut. Nak letupkan waktu lain terpulang, katakan. Nak letupkan terus jari itu pun tak ada masalah. Bila-bila. Jadi tuan-tuan macam Allah, itu sikit yang dapat kita kongsikan dengan tuan-tuan, adab supaya kita dapat mendidiklah diri kita, ahli keluarga kita. Kita dah tahu, kita cuba tegur anak-anak, tegur ahli keluarga kita yang buat perkara-perkara tersebut dengan cara yang hikmah sikit, tapi dengan cara jangan kita sebut, bagi tahu ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi SAW larang ke tidur begini, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beritahu sebab kenapa tak boleh, katakan. Dia kata jangan larang marah terus, katakan. Katakan. Beritahu dengan cara ini bukan cara Nabi SAW. Nabi larang tidur begini, Nabi larang duduk begini, Nabi begini, katakan. Bahkan ada saya dalam bab adalah kita kata dalam bab psikologi dengan kanak-kanak, katakan. Saya baru ni saya dapat satu bukanlah video, maknanya beberapa ungkapan. Dia kata kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ambil cara Nabi tegur macam mana. Cuba tengok dalam hadis Nabi tegur sahabat semua macam mana cara Nabi tegur, katakan. Tuan-tuan tegur anak tak sembahyang macam mana? Macam mana tegur anak tak sembahyang?
Nah, rotan ni. Nabi SAW tegur orang yang tak semayang. Yang tak semayang, Nabi kata, dia gunakan kaedah begini. Kalau tengok dalam hadis tu, Nabi kata, as-sallaita ya fulan, awak dah semayang belum? So kena ungkapan yang begitu. Dia tak boleh kata, kau tak semayang lagi kan? Dia tak, dia guna ungkapan dia. Dia guna as-sallaita ya fulan, kau dah semayang, awak dah semayang belum? Anak pun samalah, dia katakan, dah semayang belum? Dia jawab belum, pergi semayang sekarang. Baru kita kata pergi semayang sekarang, dia katakan. Kita jangan terus nak hukum yang dia tak buat lagi. So Nabi, walaupun Nabi nampak sahabat tadi dalam masjid, Nabi sedang khutbah, sahabat tadi terus duduk dalam masjid, Nabi nampak dia belum semayang, tapi Nabi tak kata kau tak semayang lagi kan? Semayang. Nabi tak kata gitu. Nabi kata, as-sallaita ya fulan, dah semayang tak? Belum 2 rakaat. Belum ya Rasulullah, qum fasalli rakaatain. Bangun semayang 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi kadang-kadang cara teguran ni nak kena tengok juga macam mana Nabi tegur sahabat. Saya tak jumpa lagi, mungkin ada pakar-pakar psikologi, pakar-pakar yang melihat macam mana cara teknik ataupun bagaimana Nabi SAW menegur, mengatakan. Mungkin di situ ada hikmahnya cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni mungkin tak, mungkin dah ada, tapi tak sampai lagi kepada kita untuk melihat cara macam mana menegurnya cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada kitab-kitab yang telah bahaskan dalam bab ni, wallahu alam. Tapi apa yang saya sebutkan tadi salah satunya lah, menyatakan Nabi tak guna perkataan arahan terus, tapi Nabi gunakan kaedah bertanya. Dah semayang belum? Jawab dia belum, qum fasalli. Kalau dah semayang, alhamdulillah. Itu dia tuan-tuan mati Allah, perkara yang sempat saya kongsikan. Jadi setakat tu saja. Ada nak tanya soalan? Kalau ada? Tak ada. Kalau tak ada, setakat tu saja. Wallahu a'lam. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.